kita orang. Tapi kita orang rasa tak payah. Tak payah Okey, sebelum kita memulakan perbincangan tentang drafting phase, saya juga nak mengenal sikit sebanyak tentang pasukan yang dah pasti melayakkan diri ke pada musim akan depan. Miracle Gaming. Cuba ceritakan sikit sebanyak pendapat tentang Miracle Gaming. Apa yang menyebabkan mereka menjadi tempat pertama di MLL? Oh, saya kena juga ni? Ya, awak lah. Kalau saya, kekuatan diorang pick off potential dekat dia punya Jun. Okey. Hari tu patutnya saya cakap lagi awal kan. Patutnya saya cerita. Patutnya soalan ni tanya minggu lepas. Saya cerita semua benda. Okey, Miracle Gaming dia punya kuat. Dia punya jungler. Jungler dia kuat. Jungler dia Roger, Lee. Aku bagi hero pool terus lepas tu dia punya apa ni? Roma hero setup. Hero setup dengan pick off je. Setup dia pun Grok, Tigreal, Kufra, Chow. Kalau tak ada 4, kemungkinan besar susah sikit lah. Itu dia punya comfort play. Okey, itu ada sikit sebanyak topik tentang Tak belah lagi. Sabar. Lepas tu, Sebab kita kena ucapkan selamat tinggal kepada ML sebab kita nak fokus kepada MPL sekarang ini. MV menentang dengan Selangor Red Giant untuk game pertama. Drafting telah pun dimulakan, di mana kita masih lagi menantikan adakah Suyo akan di-bank keluar ataupun adakah hari ini akan menjadi penampilan yang pertama. saya rasa penampilan pertama Kan? Daripada MV. daripada MV. Okey, persoalan ni sekarang adakah diletakkan di bahagian jungle ataupun di bahagian EXP? Saya rasa boleh Godlin pun. Godlin Dia fleksibel. Sebab benda cerita dia baru. Okay, Siapa yang cakap akan letakkan jungle? Tak ada lagi. Tak ada orang lagi yang akan cakap. Sebab saya tengok dah ada dekat EXP, ada juga dekat jungle. Ni daripada screen lah. Godlin tak pernah lagi pun sebenarnya. Tapi saya rasa Ada potensi. Ada potensi. Kalau Valentina boleh letak kat Godlin. Betul, kalau Valentina boleh letak dekat Godlin, apa tak lagi Suyo Alright. Okey, Suyo sekarang ni masih lagi belum di ban keluar. Selangor Red Giant memiliki peluang untuk ban keluar hero tersebut ataupun masih lagi tak ada hero assassin yang jadikan sebagai target utama seperti Fanny, Ling ataupun Hayabusa. Ini akan jadi satu pilihan yang bagi pendapat saya sukar. Manakala hero seperti Hylos masih lagi boleh digunakan dan Fanny telah pun dijadikan sebagai target yang terakhir untuk di bank keluar dan hero pertama diambil adalah Suyo. Penampilan pertama hero terbaru dalam game Mobile Legends ini dan akan digunakan oleh MV. Mungkin akan digunakan oleh Uni. Kenapa? Kita tengok dulu. Tapi berdasarkan Uni punya reaction tadi, dia macam, oh lama dapat pula Suyo. Kenapa dia orang bagi? Jadi adakah dia orang dah ada preparation yang cukup untuk menggunakan Suyo ni? Sebab kita tahu seorang pemain memerlukan playtime yang banyak untuk memainkan satu hero dalam MPL. Dan kebiasaannya hero-hero baru ni, orang ataupun lebih-lebih lagi Malaysia lambat guna. Tapi kali ni first day, first game terus dipakai. Daripada sudut adaptasi tidak menjadi masalah. Sebagai seorang player, Haru pernah bermain bersama dengan Stormy dahulu kala di bawah naungan Orange Esports berhadapan dengan SMG bila dia orang kalah 0-2 di dalam musim yang ke-10. Tapi kali ini bertemu semula sebagai musuh. Ya, dan juga salah satu fun fact, 6 MPL sudah pun bermain. Yungs baru berusia 19 tahun. Hampir sama bayar dengan kita, Karkuri. Walau bagaimana, kita terus memberikan fokus pasukan daripada Selangor Red Giant. Mereka terus saja mengambil link bersama-sama dengan Khalid, Gatot Kaca dan juga Jusin. Gatot sekarang dah jadikan salah satu antara hero kegemaran ramai. Itu antara yang mengejutkan saya juga. Tak di-ban Gatot Kaca pada hari ini. Saya sangkakan akan ada ban. Tapi lebih fokus kepada Roma untuk MV. Yang mana Khalid ni sebenarnya masih lagi ada possibility untuk jadi Roma kan? Ya, tapi Suyo masih lagi boleh kita katakan fleksibel. Begitu juga dengan Gatot Kaca, nak ditakkan sebagai Roma boleh, EXP later boleh. Jadi masih lagi berteka-teki dekat sini. Yang pasti adalah Jusin akan diletakkan di bahagian mid laner bagi Monster Witches. Tapi Jusin yang kita tahu sekarang ini setelah di nerf, impact di dalam Mobile Legends Bang Bang kurang menyelah, tetapi masih lagi diberikan fokus oleh Monster Witches, di mana terus saja natural counter kepada Jusin ini dibawa keluar, iaitu Yves. Ya, dan satu lagi perkara yang mungkin kita kena berikan sebagai highlight, Jusin lebih memberikan fokus kepada utility. Kalau kita lihat dari segi Yves ada balance di antara utility dan juga damage. Jadi ini satu pilihan yang baik. Namun pasukan Selangor Red Giant mengeluarkan Nathan, adakah lebih kepada respect ataupun mereka tak nak jumpa hero yang berunsurkan magic di bahagian good lane? Bagi saya, diorang nak kurangkan hero-hero yang ada mobility untuk lawan dengan Yves. Sekarang ni, saya takut kalau MV cuba untuk paksa
apa kita kata, meneka bahawa SRG tak akan ambil Cloud yang diharapkan oleh mereka. Sebab saya rasa diorang sangat-sangat mengharapkan Cloud sekarang ni. Kalau MV tak dapat Cloud tu, SRG mengambil Cloud di pick yang keempat, itu akan jadi masalah yang besar untuk MV sendiri, betul? Sebab dua-dua macam perlukan Cloud. Saya rasa tak menjadi masalah tau. Disebabkan contoh kalau untuk Monster Vicious, seperti yang awak katakan, kalau dia nak flex Suyo ni kepada Golin pun saya tak terkejut. Disebabkan adanya kehadiran Link, bermaksud sesiapa saja yang berada di bahagian backline tetap akan berada dalam zon bahaya di mana-mana saja dia berada. Jadi apa kata kita kurangkan target di bahagian belakang. Antara yang menarik juga mengenai Zeus ini, banyak juga dipakai apabila bermain double fighter. Jadi sesuai. Disebabkan mengapa saya katakan ianya sesuai apabila ada double fighter, disebabkan Suyo dan Zusin tu akan ada banyak cover di bahagian depan. Jadi sedikit sukar untuk dicapai. Malah lebih mudah untuk bergerak agresif sebab kita tahu Suyo lagi Zusin ni dia agresif. Dia bukan bermain secara pasif. Dia perlu untuk cari oponen, bukanlah hero lebih ke arah follow up. Jadi untuk continuous team fight kita perlukan double fighter. Ya, dan kita pun masih lagi tak pasti adakah Gatot yang akan diletakkan di bahagian Roma ataupun akan diletakkan di bahagian EXP. Betul? Untuk bagikan sebagai salah satu hero yang mampu untuk lakukan setup. Untuk bercakap tentang setup, dengan adanya Jusin, satu lagi perkara yang baik. Tetapi pasukan daripada Selangor Red Giant terus saja meletakkan Moskov sebanyak 31 kali pemain ini ataupun hero ini telah pun dipilih, hanya 35% saja kemenangan. Adakah ini satu perkara yang perlu jadikan sebagai info yang menarik daripada MV, ataupun ini memang 100% fokus on pilot tu sendiri? Pilot. Bergantung kepada pilot. Tentu pada pilot. Iya. Tetapi sekarang ni kita kembali kepada pasukan Monster Vicious untuk pickmaker yang terakhir. Harif, ini yang kita nak saksikan. Apakah yang akan menjadi fokus mereka? Siapakah yang akan memegang role yang sebenar? Saya suka untuk Haris itu juga sebenarnya. Untuk diambil di sini sangat sesuai. Mungkin boleh bersama-sama dengan Terizla, mungkin cuma akan sedikit kalah rotate. Dan yang diambil adalah Haris bersama Terizla. Kita teruskan dengan last pick Zid. okey, full setup cuba dilakukan oleh pasukan daripada MV. Jadi disiplin akan mainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk pasukan daripada Monster Vicious. Kita bagi peluang kepada Karakuria untuk meneka hero yang terakhir ni. Wih, saya pula. Dia dah teka Haris, dia dah teka Terizla. Dah tak ada Ruby, pun tak ada Tigreal. Dalam situasi Idif, ini, Chow. tak, masalahnya sekarang ni Tahu tak ada. saya sedang memikirkan komposisi magic damage untuk Selangor Red Giant, tapi takkanlah datang daripada Roma. Adakah awak rasa Yif akan jadi Evo Rom? Ataupun Khalid Rom? Tapi kalau nak CC immunity, Grok masih lagi boleh menjadi pilihan. Kalau nak bermain pick off, Chow masih lagi boleh. Chow dan dia punya band keluar. Hylos, Alamak, lama pula kita tak sedar mengenai perkara ini, di mana Hylos diambil di saat tiadanya tank killer untuk pasukan Monster Vicious. Agak lama untuk mereka berhadapan dengan Hylos ni. Memang boleh untuk mengangkat Hylos, tapi apabila ada Hylos dan juga Yif dalam satu komposisi yang sama, kita tahu bahawa Assassin adalah main role untuk Suyo, tapi dia juga adalah assassin fighter yang mana mungkin akan serba sedikit terkesan dengan slow effect ni. Ya, lagi yang menarik, mungkin Hylos ni sendiri memang menginginkan untuk Jusin itu mengangkat beliau untuk sentiasa berada di bahagian hadapan, dengan adanya kemungkinan menggunakan Vengeance dan juga dengan adanya Glorious Pathway yang akan memudahkan lagi tugas pasukan Selangor Red Giant. Jadi kedua pasukan telah pun melengkapkan komposisi mereka. Dengan debut untuk Suyo, adakah ini akan memberikan satu harapan untuk Monster Vicious mendapatkan satu mata sekurang-kurangnya? Setiap inci tanah pastikan bergegar apabila salah satu mulai tumbang. Kibarkan panji, nyalakan suar, raksasa dan gergasi kan mula berperang. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk pusingan yang pertama di antara pasukan Selangor Red Giants berhadapan Monster Vicious. Kalaulah boleh dalam game MBSG ni kita nyalakan suar tu, pasti akan lebih menarik ya. Alright, untuk pasukan Monster Vicious, mereka akan menggunakan Suyo di bahagian jungle. Jadi ini akan menunjukkan bagaimana prestasi assassin slash fighter ini yang akan digunakan oleh Uni. Dan kita masih lagi melihat komposisi ataupun role yang sama ditunjukkan oleh pasukan Selangor Red Giant di bahagian atas. Zeno terkena satu kanan yang besar, tapi fokus untuk lakukan clearance terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya dia masih lagi sempat untuk pulang
Yang menariknya di sini, saya sangkakan Yoms dan juga Kram akan mula untuk bergerak agresif, tapi tidak berlaku. Ya, sebab kalau kita melihat dengan adanya Hylos, adanya Khalid, mungkin jajahan jungle akan dilaksanakan. Tetapi tidak, mereka masih lagi mengabaikan sahaja Uni. Dan di mana bagi pendapat saya juga nak melihat bagaimanakah prestasi Suyo apabila adanya jajahan pada fasa awal game, mampu ataupun tidak untuk memberikan serangan balas, untuk sustain. Tetapi ya, sekarang ini kita boleh memberikan fokus lebih lagi kepada kadar farming Suyo sebagai jungler, di mana buat ketika ini tak ada menjadi masalah. Ya, bukan saja dari segi kadar farming dan juga dengan adanya ability untuk main di fasa early game daripada Raf yang menggunakan hari juga akan berikan salah satu impact yang besar kepada pasukan Monster Vicious. Pasukan daripada Selangor Giant seperti yang dikatakan oleh para caster kita masih lagi menunjukkan kadar permainan yang agak biasa, agak selamat, tidak mahu bermain dengan agak agresif. Cuma apa yang saya sedikit risaukan di sini adalah kita tahu Suyo adalah satu assassin fighter yang mana dia lebih ke arah long team fight, bukanlah burst damage yang besar sangat yang boleh untuk dikeluarkan sekiranya dalam keadaan balance. Yang mana sekarang ini kita ada Terizla dan juga Gatot Kaca yang sering kali mengharapkan kepada burst damage yang besar sebagai follow up. Namun mid lane mereka juga adalah Jushin. Bagaimana team fight ini akan berlaku? Adakah mereka ingin mengharapkan setup ataupun masih lagi bermain secara long team fight bersama dengan Suyo ini? Ya, mereka juga tiada assassin yang bermain di bahagian gold lane, jadi mereka memerlukan satu kuasa yang besar untuk terus saja tamatkan mana-mana hero yang punya nyawa yang sangat rendah. Ya, jadi kita juga kena melihat adakah Monster Vicious memberikan fokus untuk mendapatkan snowball, disebabkan kalau tak ada tank killer, itu adalah jawapan yang seterusnya untuk menjatuhkan fun line yang kebal. Itu memastikan anda mempunyai kelebihan yang terlalu besar sehingga kan hero yang kebal pun menjadi lembut. Tapi sekarang ni, turtle pertama dimulakan oleh Monster Vicious. Wow, Monster Vicious mengawal kawasan turtle yang pertama. Uni berjaya untuk mendapatkan turtle. Sekarang ini level 6. Hampir mencapai level 7 sekalipun. Selangor Giant membiarkan turtle pertama jatuh ke tangan MV. Adakah ini disebabkan boleh kita katakan lebih ke arah scaling heroes dimiliki oleh Selangor Giant dengan adanya Link dan juga Moskov dalam satu komposisi yang sama? Saya rasa kan itu perkara yang mungkin akan dilakukan oleh mereka. Mereka tidak mahu mengambil risiko untuk cuba contest turtle di bahagian atas sebentar tadi dan sekaligus mungkin akan mengorbankan salah satu pemain daripada pasukan Selangor Giant. Fokus kepada farming as long as level daripada Sky dan juga Uni tidaklah begitu jauh. Saya rasa mereka daripada pasukan Selangor Giant berada di dalam fasa yang selamat. Pemain mengikuti kekuatan dan juga kelemahan drafting itu sendiri. Selangor Giant cukup bijak. Mereka tahu dua hero scaling pada fasa late game. Jadi fokus pada farm lebih berbaloi daripada memaksa sesuatu pada fasa early game ini. Kecuali lah anda Kram, Khalid, di mana sememangnya pada fasa awal game ni mempunyai kemampuan untuk burstkan damage yang cukup tinggi. Tetapi Monster Vicious pula, kalau kita bercakap tentang lonjakan kekuatan, mereka yang sepatutnya dominasi pada fasa early game. Tak ada pun mempunyai hero yang terlampau scaling kepada fasa late game. Jadi dengan Selangor Giant mengelak daripada main-main team fight, secara tak langsung tidak membenarkan Monster Vicious mendapatkan kelebihan. Sekarang ini sudah pun ada 1,000 gold lead boleh kita katakan dimiliki oleh Monster Vicious. Sementara Selangor Giant masih lagi belum ada apa-apa rotasi yang memberikan mereka kelebihan. Mengapa saya mengatakan mereka tak ada apa-apa kelebihan? First rotation, mereka dah hilangkan turtle tanpa mengambil apa-apa keuntungan di kawasan gold lane. Sekarang ni masuk hampir ke second rotation untuk neutral objektif dan Selangor Giant nampak seperti mereka tak akan mengawal kawasan river ini sekalipun berhadapan dengan Martizi. Ya, satu perkara yang mungkin saya boleh perasan daripada pasukan Selangor Giant, mereka hormat dengan disiplin yang cuba dilakukan oleh pasukan Monster Vicious. Mengharapkan kemungkinan setup yang penting akan dilakukan, terutamanya daripada Yums yang menggunakan tulis coffee, mungkin akan berikan gangguan kepada Raf di bahagian bawah. Masih lagi mengetahui bahawa ada 4 orang pemain berada di bahagian bawah. Cantiknya di sini Nova Escobar tidak berada di kawasan turtle secara menunggu sahaja ketibaan Selangor Giant. Uni menguncikan turtle berbanding Sky cuba untuk mencuri turtle yang dibuat oleh Monster Vicious. Masih lagi kekal tenang untuk Selangor Giant, manakala Monster Vicious perlahan-lahan cuba untuk mendapatkan kelebihan mereka. Avatar The Guardian, tetapi sisi immunity dengan adanya P5 tak ada masalah. Tapi Uni pergi kepada bahagian backline. Coba untuk mencari nyawa yang ada. Yoms dikurangkan nyawanya dengan cukup banyak. Uni terpaksa untuk berundur. Top lane bersama-sama dengan Resistance Storm. Hilang Uni. Sekarang juga mungkin bakal tertumbang. Nyawa sangat rendah. Rubber jauh didapatkannya. Yoms hampir dikuburkan. Didapatkan oleh Martizi. Kali ini real world benar-benar dibuka. Namun lihatlah di bahagian tengah. Hilang mid lane. Tawa untuk pasukan Selangor Giant. Mereka hilang 2 menara walaupun mereka dapatkan 2 kill dalam team fight tersebut. Lebih berbaloi
team fight tersebut berarah kepada Monster Vicious. Tapi setelah sedikit nakal melihat adanya peluang untuk melakukan split push tu saja memberikan tekanan asakan di bahagian tengah menyebabkan Selangor Red Giant ya, walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan kill di saat mereka masih lagi belum mempunyai kekuatan, tetapi sebaliknya memberikan habuan yang lebih besar kepada Monster Vicious. Sekarang ni kalau kita melihat dari sudut ekonomi, Monster Vicious 1600 gol ke hadapan dan kita kena memberikan fokus lebih sikit kepada bahagian goal laner. Wah, 700 gol kepada bahagian hadapan kalau dibandingkan dengan Innocent. Ya, ini satu jumlah yang kita boleh katakan memberikan kelebihan yang besar kepada pasukan Monster Vicious. Mereka berjaya mendapatkan 2 turret di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Pastinya rotasi akan lebih tertumpu di bahagian atas dan pasukan Selangor Red Giant kena melakukan pertahanan dengan lebih keras berbanding dengan 5 minit yang pertama, dan satu lagi turret berjaya dimiliki oleh pasukan Monster Vicious. Ini permulaan dan sangat-sangat positif untuk pasukan raksasa ini. Lihat Martizi dapatkan 2 sekarang ini dengan satu penalty zone. Stormy tertumbang. Lihat juga kedudukan Martizi yang cuba untuk dicari namun masih lagi berjaya untuk bertahan. Sekali ditumbangkan, double kill untuk Uni. Monster Vicious masih lagi di hadapan, masih lagi mendahului raksasa ini, belum ditumbangkan. Bijak apa yang dilakukan oleh Monster Vicious, mereka memastikan damage dealer Selangor Red Giant sentiasa ada orang yang menjaganya supaya destruction, tetapi Innocent takkan mencuba. Bercakap tentang Innocent, sebentar tadi Nova Escobar memastikan Innocent tak mampu nak menyertai team fight dengan begitu mudah. Terus saja menggunakan avatar The Guardian untuk mengejar, untuk menghalau Innocent daripada menyertai team fight. 12 level sekarang daripada Uni, hanya 10 daripada Skies. Cakap tentang snowball, mungkin ini yang diperlukan, walaupun beliau sudah pun dah korban sekali daripada Uni, tapi dengan ability yang mampu untuk melakukan farming yang begitu pantas. Tapi di bahagian bawah Skies 1-on-1 takkan berlaku. Ianya adalah ganking secara beramai-ramai, malah sekali ditumbangkan. Stormy dicari. Real World Manipulation dibuka bersama Glows Pathway, tapi lihatlah bagaimana Avada of the Guardian dibuka di bahagian belakang mencari Stormy. Sementara Resident Storm daripada Kram cuba untuk menutup Martizi yang sudah tertumbang. Dalam waktu yang sama, pemain-pemain Monster Vicious masih lagi memastikan kedudukan jungle diambil sepenuhnya oleh Uni. Ya, ini kelebihan yang sangat tinggi ditunjukkan oleh pasukan Monster Vicious. 3,000 sekarang ini telah dipisahkan oleh kedua pasukan. Mereka mengambil ketiga-tiga neutral objektif sekarang ini. Nampak seperti hampir mustahil untuk pasukan Selangor Red Giant cuba untuk menterbalikkan pada minit yang ke-9, tetapi kalau mereka berjaya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 turret mungkin di bahagian side lane, mungkin akan menjadi satu berita yang baik kepada pasukan Selangor Red Giant. Ya, pastinya kawalan side lane mereka lebih kuat, tapi sebelum itu Kram. Percubaan di bahagian bawah kita lihat terlebih dahulu Raf yang mana sekarang ini cuba dikejar namun di atas Kram juga tertumbang. 2 war dalam 1, 2 perperangan dimenangi Monster Vicious dalam satu waktu yang sama. Wow, kita dapat melihat Monster Vicious sekarang ini berjaya untuk mendapatkan dominasi daripada pelbagai arah. Ya, walaupun terpaksa mengorbankan Nova Escobar, tetapi itu hanyalah seorang roamer, tidak memberikan impact yang terlalu besar. Selangor Red Giant juga daripada bermain defensif mula bermain dengan lebih agresif disebabkan mereka nak tak nak terpaksa mula untuk memperlahankan gerakan ataupun asakan daripada Monster Vicious yang sekarang ini cuba untuk mendapatkan kemenangan kawalan map secara sepenuhnya. Dan ianya pastinya akan menjadi lebih besar kalau mereka berjaya untuk mendapatkan lot yang pertama ini. Dan kelihatan Selangor Red Giant mula berada di dalam kawasan lot tersebut untuk memantau pergerakan Monster Vicious. Uni mula memberikan damage. Dia ada War Axe, dia boleh bertahan dengan lebih lama di kawasan lot ini. Yum cuba untuk memberikan poking damage, tapi nampak macam mereka tak boleh nak tada. Real World Manipulation dibuka bersama-sama dengan penalty zone. Sekas terpaksa untuk berundur. Lot masih lagi ada, Martizinya rendah. Yum ditumbangkan, dia tak boleh zoning out Uni. Dan Uni berjaya untuk dapatkan satu nyawa. 4 lawan 5, Sekas nampak dah give up dengan lot ini. Mereka akan biarkan saja daripada lot ini diambil oleh Selangor Red Giant. Monster Vicious menguncikannya. Momentum diuji oleh pasukan Monster Vicious ketika mereka ingin mendapatkan lot tersebut dan berjaya untuk lulus dengan cemerlang. Mereka berjaya untuk keluarkan seorang pemain sekaligus berjaya untuk mendapatkan lot penting. Terus saja meninggalkan 5,000 dari segi kutipan gol buat pasukan Monster Vicious dan juga pasukan Selangor Red Giant. Dan ini antara sebab kenapa kita berbincang sedikit sebanyak tentang magic damage Selangor Red Giant. Nova Escobar yang menggunakan Gatot Kaca berada dalam keadaan yang cukup selesa melakukan zoning di bahagian hadapan, baik untuk menjatuhkan Innocent ataupun Skies, di mana bukanlah target yang mudah untuk mengeluarkan physical damage terhadap Gatot Kaca. Sangat menarik, Martizi dekat sini digunakan Wishing Lantern dan juga Glowing Wand. Dia tak siapkan clock sekalipun, tapi dia masih lagi cukup-cukup keras. Ini adalah kelebihan yang cukup besar
yang mana ianya memberikan Uni. satu masalah yang besar, tapi Uni shutdown yang diterima. MV perlu untuk sedar, mereka memang di hadapan, tapi mereka di hadapan gergasi merah yang mana boleh untuk bangkit pada bila masa saja. Mereka perlu untuk bermain dengan lebih disiplin. Ya, keputusan mungkin akan berbeza sekiranya Uni berjaya untuk dapatkan Stormy, tetapi dengan adanya real world manipulation, Sky terpaksa melarikan diri, diasah oleh 3 orang pemain. Namun begitu, dengan adanya kelincahan, berjaya untuk menyelamatkan diri. Bercakap tentang kelincahan Selangor Giant, adanya Link, adanya Moskov, mereka boleh sahaja bermain kawalan side lane dengan begitu baik. Ini secara tidak langsung tidak membenarkan Monster Vicious untuk berkumpul, melakukan push, menjatuhkan inhibitor turret dengan begitu mudah. Dan secara tak langsung mampu untuk membeli sedikit sebanyak master kepada Selangor Giant untuk memberikan farm kepada Innocent, kepada Sky, di mana buat ketika ini mereka masih lagi ketinggalan. Tetapi kalau kita mencapai kepada fasa late game, Selangor Giant mampu untuk melakukan serangan daripada pelbagai arah dan pastinya menyukakan keadaan kepada Monster Vicious. Ya, target pasti daripada pasukan Selangor Giant untuk menjatuhkan Raf terlebih dahulu. Apabila Raf tiada di dalam perlawanan, setup yang boleh dilakukan oleh Nova dan juga Zeno mungkin akan jadi sedikit goyah. Dan itu akan jadi satu peluang yang terbaik daripada pasukan Selangor Red Giant. Uni juga akan memegang satu tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi untuk menjatuhkan mana-mana frontliner milik pasukan Selangor Red Giant yang telah memulakan serangan daripada pasukan Monster Vicious. Ia akan berikan fokus di bahagian salin di bahagian atas. Ya, tiada perbezaan gol di antara kedua-dua gol lainnya buat ketika ini. Innocent dan juga Raf pada tahap yang sama rata. Namun begitu, kita tahu hadapan salib game Moskov lebih membahaya lagi, terutamanya kalau dilindungi untuk mengeluarkan burst damage. Dan seperti yang telah kita katakan, kawalan side lane daripada Selangor Giant menyebabkan Monster Vicious mereka berada di bahagian hadapan. Mereka mempunyai momentum, tetapi mereka tak boleh gunakannya untuk menjatuhkan benteng pertahanan Gergasi Merah ini. Uni cubaan untuk menangkap Kram dan terkena, tetapi Nova Escobar juga memberikan serba sikit zoning out, memastikan bahawa Selangor Giant juga tak mampu untuk masuk ke dalam teamfight tersebut. Kram berundur terlebih dahulu, fokus untuk melarikan diri, fokus untuk memenangkan lane, dan nampak seperti Selangor Giant akan berjaya untuk menangkan lane di bahagian bawah. Sementara lot ini mula untuk dijadikan pancingan, namun Monster Vicious tak ada hero laning. Mereka terpaksa untuk gadaikan menara di bahagian bawah itu. Mana sekarang ni Sekas juga sudah pun cuba untuk hadir kembali, melakukan fake rotation ke bahagian bawah, masuk ke bahagian depan dengan satu penggunaan resistance storm bersama-sama dengan Gross Buffet. Raf dicari, Raf ditumbangkan, satu tertumbang. Zeno mencari Innocent hampir terjatuh juga. Innocent dijatuhkan. Satu lagi penggunaan avatar dikadakan daripada Nova Escobar. Uni cuba untuk masuk mendapatkan Craft, tapi nyawa Craft sangat rendah. Tapi Blade tak berjaya untuk dielak oleh Uni. Martis didapatkan satu, tapi 4 orang terkubur. Selangor Giant masih lagi bernafas, masih lagi berdiri, berjuang untuk mendapatkan Lord. Martis cuba untuk menghalang, tapi Lord masih lagi cuba untuk dapatkan oleh Sekas. Retribution masih lagi ada, dan Lord berjaya untuk dapatkan Sekas. Martis ditumbangkan rata. Monster Vicious Target utama Damage Monster Vicious, Raf terus sahaja dilenyapkan di saat team fight dimulakan sebentar tadi. Walaupun sebentar tadi Zeno cuba melakukan perkara yang sama untuk memasukkan Innocent, tidak mampu untuk memberikan impact. Tetapi formasi Monster Vicious, serangan pelbagai arah di bahagian depan, di bahagian belakang, menyebabkan Selangor Giant berada dalam posisi yang lebih selesa lagi untuk mendapatkan team fight. Terutamanya seperti tadi Cram dengan Raging Sandstorm, Flicker pasti lagi berjaya untuk menangkap Raf, walaupun telah pun menggunakan Flicker untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita lihat bagaimana combo Glorious Pathway digunakan terlebih dahulu, dan dengan adanya Raging Sandstorm, Flicker digabung dengan slow movement effect yang dilakukan oleh Stormy sebentar tadi, sudah cukup buat pasukan Selangor Giant melakukan satu keajaiban sebentar tadi. Mereka berjaya dapatkan Lord, tetapi sayang sekali Lord tersebut tidak berjaya untuk dapatkan inhibitor turret, tapi masih lagi belum berputus asa. Kalau bercakap mengenai snowball, itu adalah kekuatan Monster Vicious. Tetapi mengenai high ground dengan Jusin bukanlah kelebihan mereka. Dan di mana Selangor Giant sekarang ini, kelebihan dengan adanya Moskov dan juga Link dalam satu draft yang sama, mereka boleh untuk melakukan laning phase dengan jauh lebih mudah. Jadi late game bukanlah berita yang baik untuk Monster Vicious. Ya, telah pun dibuktikan sekarang ini Selangor Giant mula perlahan kawal pergerakan Monster Vicious dengan begitu mudah. Mereka tak perlu pun memangsa team fight, di mana mereka memberikan tekanan di bahagian salient sudah pun mencukupi. Nova Escobar, kekebalan semakin lama semakin kurang.
Ya, mereka perlu sedar bagaimana Raf jadikan sebagai target utama di bahagian belakang. Kita lihat sekarang Skies, Stables of Blade digunakan pakainya rendah untuk Skies. Skies terpaksa melarikan diri. Raf dicari, Nova Escobar di depan, Zeno hampir tertumbang. Nova berjaya untuk pakai Inesan. Masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Namun sekarang Nikram sudah tertumbang bersama-sama dengan Uni. Namun lihat Inesan yang sudah pun ditumbangkan. Yum cuba dicari, tapi dalam waktu ini Yum akan dijatuhkan. 3 tergobar untuk Selangor Giant. Skies di bagian base, cuba untuk dapatkan satu inhibitor turret. Masih lagi ada Zeno untuk lakukan pertahanan dan gagal Skies untuk mendapatkan menara tersebut. Malah sekarang ini Skies perlu untuk mencari cara melarikan diri kerana dikejar bola oleh Martizi. Masih lagi ada Stables of Blade juga untuk cuba keluar dari situasi bahaya ini. Terpaksa Martizi membiarkan dia berlalu pergi. Tapi flicker telah pun digunakan oleh Martizi. Ini satu info yang menarik. Raf tergunakan kelebihan dengan ketiadaan ramai pemain daripada pasukan Selangor Giant. Mendapatkan turret di bahagian tengah. Berbaki kurang daripada 20 saat. Lot seterusnya bakal menjadi satu lot yang sangat-sangat penting buat dua buah pasukan ini. Kalau kita imbas kembali apa yang telah terjadi sebentar tadi, di mana Skies telah pun mencuba untuk mendapatkan Raf yang bersembunyi di kawasan belakang, tetapi apabila ini tidak terjadi, Raf masih lagi berdiri kekal hidup, mampu untuk mengeluarkan burst damage di kawasan T5. Manakala situasi yang berbeza kepada Innocent, di mana frontliner Master Vicious, Nova Escobar, terwislah. Kedua frontline yang kebal ini tidak berjaya untuk dijatuhkan dengan begitu pantas, menunjukkan keadaan kepada Innocent. Tapi sekarang ini, Luminous Slot menjadi rebutan. Luminous Slot menjadi rebutan. Skies di bahagian bawah. Monster Vicious perlu untuk mulakan terlebih dahulu. Mereka perlu untuk gadaikan menara di bahagian bawah tersebut. Lot cuba tidak dapatkan, Uni dapatkan Lot. Nova Escobar terus saja bubar. Martizi ditumbangkan. Terpaksa ditinggalkan. 2 orang pemain. Zeno juga menjadi korban. Tapi lihat bagaimana Raf masuk ke depan. Mencari satu nyawa. Tapi Saman Pos ini seharusnya ditutup. Bukan dibuka. Uni cuba untuk masuk ke depan. Raf akan ditumbangkan. Uni dijatuhkan. Bersama-sama dengan Raf. Rata. MB buat kali yang kedua. Selangor Giant akan menambahkan permainan. Raksasa tidak cukup untuk menambahkan gergasi pada game pertama ini. Walau sedikit sukar pada permulaan, tapi pengakhirannya masih poin pertama. SRC 1-0. Gergasi menunjukkan taring, menumpaskan Mak Saksa sebentar tadi tanpa sebarang belas kasihan. Walaupun berjaya untuk menguncikan lot tersebut, tetapi dominasi itu satu kunci yang paling penting buat pasukan Selangor Giant dengan keputusan semasa 1-14.